Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga dan salam pejuang. Ya, saudara-saudari, ada dua topik yang saya hendak bincangkan hari ini. Pertamanya berhubung dengan satu usaha propaganda dan spin oleh pihak-pihak tertentu yang juga melibatkan peguam, ya, yang saya lihat pro Najib dan pro Anwar, untuk menggunakan buku Tommy Thomas atau perkara tertentu yang tertulis dalam buku Tommy Thomas untuk cuba menimbulkan persepsi baru, kononnya bahawa ada satu perkara yang tak kena ataupun unsur politik dalam pendakwaan Najib, walaupun pendakwaan itu sudah pun salah satu daripadanya disabitkan bersalah di mahkamah. Dan saya akan jelaskan mengapa pihak ini adalah sedang menghina mahkamah sebab proses rayuan dan sebagainya masih berjalan. Okey? So saya akan jelaskan yang tu. Dan saya juga akan jelaskan mengapa spin yang dimainkan oleh mereka dan propaganda mereka adalah satu usaha putar belit yang amat nyata. Okey. Now, yang kedua, saya akan sentuh sedikit berkenaan dengan satu kenyataan bersama yang dikeluarkan oleh tiga pemimpin daripada PKR, DAP dan Amanah berhubung dengan PRU ke-15 yang dijangka dalam masa terdekat. Baik, saya mulakan. Ada satu video yang sedang ditularkan. Dia tak tular, tapi sedang ditularkan, yang menunjukkan seorang yang memetik satu bahagian daripada buku Tommy Thomas. Dan pihak yang memetik tu ada juga kehadiran seorang peguam di sana. Dan pihak yang memetik tu berkata bahawa Tommy Thomas telah menjelaskan dalam buku itu bahawa Jolo lah yang harus dihadapkan ke mahkamah dulu ataupun didakwa, sebab dia adalah satu-satunya individu yang atau individu satu-satunya sahaja individu yang dipersalahkan dalam kes yang bersangkut paut dengan Najib, yang Najib didakwa. Okey. Di sini saya ingin menyatakan bahawa menjelaskan beberapa perkara, ya. Andai kata ada satu pihak yang membawa saya ke mahkamah atau membawa anda ke mahkamah untuk supaya anda didakwa melakukan satu kesalahan. Contohnya saya bawa anda ke mahkamah untuk didakwa atas satu kesalahan. Maka sekiranya anda didakwa dan kemudian kes berjalan, saya menjadi pihak yang mendakwa. Jadi semestinya apabila saya mendakwa, saya perlu kumpulkan bahan bukti dan saksi-saksi yang saya rasa boleh digunakan untuk memajukan kes saya, supaya saya dapat buktikan anda bersalah. Saksi mana yang saya pilih, bukti mana yang saya guna, semuanya adalah bersandar kepada apa yang saya rasa adalah cukup untuk mendakwa anda dan membuktikan anda bersalah. Kalau ada pihak lain yang rasa saya sepatutnya juga melibatkan orang ini atau orang tu sebagai saksi, tetapi saya tidak libatkan, mungkin sebab saya takut kes penglibatan individu-individu berkenaan akan meruntuhkan kes saya, maka anda boleh, pihak yang tak puas hati itu boleh membela anda. Maka jadi pihak yang membela. Okey? Jadi mereka boleh panggil saksi yang saya tak panggil untuk cuba kalahkan kes saya. Dan itu adalah satu proses perbicaraan yang adil, dan akhirnya hakim akan putuskan berdasarkan hujah-hujah saya dan hujah-hujah pihak itu. Jadi there is no such thing as dia ni perlu dahulu, saya perlu libatkan dia, saya wajib libatkan dia, dia ni perlu macam ni, tak ada. Okey, kalau saya boleh yakinkan mahkamah bahawa saya ada kes berdasarkan saksi-saksi yang saya ada, berdasarkan bukti-bukti yang ada, walaupun saya tak libatkan pihak-pihak tertentu, maka jika mahkamah yakin kes boleh berjalan.
Jika ada pihak lain yang tak puas hati sebab saya terlibatkan individu tertentu, maka mereka boleh menggunakan individu itu dalam pembelaan mereka. So that is very simple. Okay? Tidak ada masalah dalam kes Najib setakat ni, SRC dan 1MDB. Benda yang didakwa oleh pihak berkenaan, yang saya lihatlah, okay? Ini peribadi saya, ialah pro Najib dan pro Anwar. Okay, benda yang didedahkan, yang dipetik dari buku Tommy Thomas tu, di umum bagi saya adalah untuk menimbulkan persepsi, sebab persepsi yang ditimbulkan adalah tidak tepat. Okay. Sebab dia memetik benda yang Tommy Thomas seolah-olah, tengok Tommy sendiri yang kata macam tu, jadi itu semestinya caranya. No. Pihak pendakwa nak panggil jolo ke, tak nak panggil jolo ke, itu hak pihak pendakwa raya. Dan pembelaan boleh mengungkitkan perkara ni di mahkamah. Tapi apa pun, saudara-saudari kena ingat balik, apabila kes SRC diputuskan oleh hakim, satu perkara yang nyata telah terbukti. Mengapa saya kata terbukti? Sebab kalau kita lihat sebelum kes bermula, selepas pilihan raya umum ke-14, Najib sendiri mengaku dalam satu interview oleh Al Jazeera bahawa dia tidak dapat pastikan bahawa duit yang masuk ke dalam akaun dia adalah derma daripada Raja Arab Saudi. Jadi bahagian ni, daripada keseluruhan kes SRC, bahagian ni Najib sendiri mengaku sebelum kes bermula. Najib mengaku banyak benda yang dahulunya sebelum pilihan raya umum ke-14 dia cerita lain. Dia ini confirm derma, ini dari Raja Abdullah. Najib juga mengaku Raja Abdullah tidak memberinya tahunya secara peribadi bahawa itu adalah derma. Najib kata dia tahu siapa yang masukkan duit itu. Sekarang dia mengaku tak pasti. Dan benda tu juga terbukti di mahkamah, dan hakim membacakan perkara tu dalam kehakimannya dan mengatakan tidak ada satu apa pun bukti yang dibentangkan. Dan Najib sendiri dalam perbicaraan itu mengaku lagi sekali. So benda tu sebenarnya terbukti. Saya akan heran kalau rayuan tiba-tiba memihak kepada Najib dalam benda tu, sebab Najib mengaku babak 2.6 bilion, ya, babak tu saja saya cerita. Satu daripada banyak contoh yang saya berikan kepada anda. Selepas hakim menjatuhkan hukuman, peguam Najib Muhammad Syafiq Abdullah membuat dalam sidang media di luar perkarangan mahkamah memberitahu pemberita bahawa hakim tersebut telah melakukan tugas dia dengan baik. Di dalam rayuan, benda ni tidak diputar belit atau diubah lagi. Di situ dah ada kesalahan yang jelas. Maknanya pihak pendakwa raya menggunakan bukti-bukti yang mereka pilih, saksi-saksi yang mereka pilih, berjaya membuktikan sesuatu dalam kes tersebut. Dan saya sedang mengikuti perbicaraan yang masih berjalan, dan saya lihat tidak ada yang tak kena. Jadi apabila anda petik begini dan anda timbulkan persepsi seolah-olah apa yang Tommy Thomas katakan semestinya bermakna kalau Jolo belum dipanggil, kalau Jolo belum didakwa, maknanya pendakwaan Najib ni ada yang tak kena. Ini yang saya nampak adalah satu spin besar, satu propaganda dan pembohongan. Okey? Jadi ini kena jelas. Kalau tidak, pihak berkenaan, saya cabar atau saya rasakan anda terus pergi buat kes atau minta rujukan kehakiman. Terus pergi buat rujukan kehakiman. Atau cuba apa-apa saluran yang ada, terus lawan benda ni. Bukan sekadar cerita dalam video. Untuk timbulkan persepsi yang saya nampak. Lagi satu yang pihak ni lupa beritahu dalam video tersebut adalah apabila Tommy Thomas berkata begitu, nampak di situ ada dua kecacatan. Pertamanya, itu adalah seolah-olah satu keputusan kehakiman yang dibuat oleh Tommy Thomas, seolah-olah dialah pihak yang besar dalam mahkamah yang memutuskan ni kes ni tak boleh jalan. Okey. Mengapa dia tak buat masa dia peguam negara dulu? Mengapa cerita dalam buku?
Kalau kita lihat naratif buku tu, Tommy Thomas jelas menunjukkan bahawa semasa dia menjadi peguam negara, dia langsung tidak kisah dia tidak dipengaruhi oleh mana-mana pihak, sama ada Tun ke siapa ke. Dia melakukan keputusan dia tanpa merujuk kepada mana-mana pihak sebagai peguam negara. Jadi mengapa sekarang cerita dalam buku, sedangkan pada masa tu anda peguam negara, mengapa pada ketika itu Tommy Thomas tidak berkata, tak boleh, kita kena panggil Jolo dulu. Jadi ini adalah satu, Tommy Thomas seolah-olah menjerat diri dia sendiri. Dan perkara ni tidak disebut oleh pihak yang kononnya pakar perundangan ini. Saya anggaplah orang yang baca tu pakar perundangan, dia tidak sebut. Sebab inilah poin yang paling nyata. Tommy Thomas bukan calang-calang orangnya dulu. Dia peguam negara. Jadi sepatutnya bukan tulis dalam buku nak dekat dengan PRU 15. Sebelum siapa yang benarkan Najib didakwa di mahkamah? Thomas. Dan hari ini dia sangkal diri dia sendiri sambil memberitahu bahawa sepatutnya Jolo yang kena dakwa dulu. Sama ada Tommy Thomas bodoh atau dia terlupa, tapi saya tak rasa dia terlupa. Ini kalau terlupa ni maknanya kena pergi cek lah, mungkin dah ada gangguan mental ke apa. Sebab atas dasar inilah saya kata buku ni propaganda. Jelas kelihatan di sana, jelas. Dan pihak yang mengutarakan benda ni, saya rasa tengah spin, tengah mainkan persepsi. Okey? So benda ni, sekarang ni permainan persepsi ni dah sampai tahap yang betul-betul sedang memudaratkan sistem keadilan dan meracuni pemikiran rakyat. These people have no more conscience. Dia tidak kisah keburukan yang dilakukan terhadap sistem keadilan negara, terhadap rakyat jelata dari segi pemahaman mereka. Mereka sedang membantu untuk menyebarkan satu persepsi palsu, memberikan persepsi palsu kepada rakyat berkenaan cara sistem kehakiman kita berfungsi, cara sistem perundangan kita berfungsi. Tapi mereka tak kisah. Sekarang ni semuanya bermotifkan politik. Itu yang saya nampak. Baik, kedua. Baru-baru ni tiga pemimpin ya, dari Amanah, DAP Anthony Locke, PKR Saifuddin Nasution, dan Amanah Setiausaha Agung dia tak silap. Ya, lupa nama dia. Baik. Mereka membuat kenyataan bersama, tak perlu PRU 15. Tiba-tiba benda ni. Sebenarnya kali kedua, tapi tiba-tiba. Seharusnya kembalikan keadaan seperti sedia kala, seperti mana mandat rakyat pada PRU 14. Baiklah. Andai kata kita terima kenyataan mereka, adakah, kalau nak balikkan, kita kena balikkan pada saat sebelum PPBM umum nak keluar Pakatan Harapan. Sebab saat PPBM umum nak keluar Pakatan Harapan, itulah saat semuanya hancur bagi Pakatan Harapan. Jadi saat sebelum PPBM keluar dari Pakatan Harapan, Azmin Ali, ataupun kita pilih tempoh masa di mana Azmin Ali masih bersama PKR. Sorry, kita kena belakangkan sikit. Sorry. Ya. Sebelum Azmin Ali keluar, sebab itulah titik permulaan sebenarnya. Okey. Jadi Azmin kalau nak kembali seperti sedia kala, maknanya tekan butang reset. Maknanya anda kena setuju, nombor satu, Azmin Ali kena kembali bersama dengan 10 MP ke dalam PKR, dan Azmin kena duduk balik sebagai timbalan Presiden PKR. Ya, kita nak ikut mandat rakyat ni. Kita nak ikut apa yang rakyat faham, kita nak ikutlah sedia kala lah. Okey. Jangan pilih babak yang you nak ikut dan babak lain tu tak hirau. Kalau nak ikut semua. Okey, Azmin kena balik sebagai
Timbalan Presiden PKR. Mahathir kena balik sebagai pengerusi PPBM. PPBM kena balik masuk ke dalam Pakatan Harapan. Dan Tun kena kembali sebagai Perdana Menteri. Mengapa saya kata Tun kena kembali? Ada yang akan kata, oh tak payah, sebab Tun sendiri yang nak letak jawatan. Itu satu pembohongan dan saya dah cerita dalam live lepas. Sebab Tun letak jawatan bukan sebab dia nak, sebab dia terpaksa dan dia seorang yang berprinsip dan dia ikut perlembagaan. Sebab apabila PPBM umum keluar, automatik Pakatan Harapan sudah hilang majoriti dalam parlimen, dan oleh kerana Tun adalah Perdana Menteri yang memegang majoriti Pakatan Harapan, ya, bersama warisan, ya, tanpa PPBM tu majoriti Tun hilang, maka menurut perlembagaan Tun kena letak jawatan. Okey. So kalau nak reset, ambil Tun sebagai Perdana Menteri. Okey. Sebenarnya pihak yang membuat kenyataan tu tak fikir. Lagi satu saya nak persoal. Kalau benar itulah yang mereka nak, iaitu tekan butang reset, nak kembali seperti sedia kala, selain daripada persoalan sama ada mereka terima Azmin, sama ada mereka terima Tun dan sebagainya, saya nak tanya, mengapa sebelum ni Anwar buat press conference bagi tahu semua dia ada majoriti hampir 2/3 sebelum dia pergi menghadap Yang di-Pertuan Agong? Kalau dah nak tekan butang reset, mengapa buat begitu? Mengapa pada ketika itu mereka beria-ia cuba kumpul akuan bersumpah? Mengapa tak pegang prinsip, tak, kita kena tuntut tekan butang reset? Mengapa selepas itu beberapa kali Anwar mendakwa ada majoriti? Mengapa beberapa kali ada kenyataan-kenyataan daripada DAP, PKR, daripada Amanah bahawa kita sokong Anwar sebagai calon Perdana Menteri? Mengapa? Mengapa pada ketika itu tak tekan butang reset? Jadi kita nampak di sini sebenarnya mereka sudah terima kenyataan yang kita semua sudah sedia maklum bahawa Anwar tidak ada dan tidak mungkin akan memiliki sokongan majoriti. Jadi sekarang mereka guna helah baru. Faham? So, secara tidak langsung Pakatan Harapan ataupun DAP, ataupun saya tak tahulah DAP ni sebab saya keliru sekarang. Where are they? Saya cerita yang tanda tangan kenyataan tu, Saifuddin Nasution, Anthony Loke dan Setiausaha Agong Amanah secara tidak langsung telah mengaku bahawa Anwar tidak mungkin memiliki majoriti. Dan mereka sudah tahu bahawa seandainya PRU diadakan, Tun akan memiliki aura kuasa ketiga dan blok kuasa ketiga Tun, sama ada mereka duduk dalam parti mana ke ataupun mereka berdiri sebagai calon bebas ke, akan dapat bilangan kerusi yang signifikan dan akan menjadi kingmaker selepas pilihan raya. So sebab itulah saya rasa tiba-tiba retorik ini dimainkan, tekan butang reset. Okay? So itulah saudara-saudari perkembangan terkini. Sekarang ni musim propaganda, musim menjadikan anda semua bodoh. Dan satu nasihat saya, baru-baru ni ada pihak yang pergi ke Facebook lain dan menyela pemimpin negara. Sebenarnya saya bukan penyokong Muhyiddin dan awak tahu perasaan saya berkenaan Muhyiddin, dan saya dah kata anda wajib sebagai warga negara perjuangkan kebenaran, perjuangkan keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Tapi lakukannya secara beradab dalam komen anda. Nak komen boleh, nak kritik boleh, tapi jangan hina, jangan caci. Kalau anda hina, caci, especially dengan kata-kata kesat, anda tanggung sendiri. Itu bukan cara Islam. Ya? Kritik yes, boleh. Itu hak anda kalau anda ingin menegakkan kebenaran.
Ya. Persoal boleh. Ya. Tapi lakukan dengan beradab. Sebab jangan beremosi. Saya nampak ramai dah beremosi dan keluarlah kata-kata kesat. Benda yang sama anda boleh sebut dengan cara beradab. Dan orang akan lebih hormati anda. Tapi perjuangkan kebenaran, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, perjuangkan agama, bangsa, negara tu anda wajib lakukan. Ya? Itu sahaja nasihat saya. Baik, sehingga kita berjumpa esok, jangan lupa dalam sejam dua lagi di ruang komen saya akan letakkan link kepada saluran Telegram saya. Jadi ikutilah saluran Telegram saya dan sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga dan salam pejuang.